Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masa kita tak banyak dah. Sikit je tinggal lagi. 8.11 azan dah. Apa yang tinggal? Sikit je. Mungkin makan lebih lama kot. Kan? Alhamdulillah. Maulid, mulut. Dua-dua dia. Kan? Penting dua-dua tu. Sambutan maulid dan mulut. Mulut ni makan lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita sambung balik hadis ke-38 dah. Daripada 42 hadis. Bulan lepas kita kuliah umum. Hari ini kita sambung balik hadis ke-38. Di bawah tajuk hadis tu, membayar hutang dengan baik. Malam ni cerita pasal hadis hutang. Saya yakin dalam ni semuanya pernah berhutang dan pernah membayar balik. Kecuali ustaz saya, dia tak berhutang dalam hidup dia. Dia beli kereta cash. Rumah pun cash. Dia tak nak hutang. Saya tanya kenapa tak nak hutang. Nanti ada riba kat situ. Itu zaman 90-an ketika saya sekolah. Ustaz saya dia bagi tahu, ana tak nak hutang. Tak nak hutang bank. Ana kumpul duit beli kereta second hand. Harga waktu tu second hand 30,000. Banyak tuan-tuan, 30,000 zaman 90-an. Macam mana dia kumpul saya tak tahu. Sekarang dah ada pinjaman Islamik. Jadi dulu tak ada. Itu ustaz saya tak nak ambil. Kalau tak ada dia tak nak ambil. Kalau ada waktu tu mungkin dia ambil. Tapi dia tak ambil sebab waktu tu tak ada Islamik konvensional. Tak ada. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghlaza lahu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u tanda seruan tu da'u ketegasan fa inna li sahibil haqqi maqalan summa qala a'tuhu sinnan mithla sinnihi qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinnihi qala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an muttafaqun alaih. Panjang hadis ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mahu menagih hutang dari baginda. Kan? Ini Nabi pun berhutang juga. Sebab lelaki tu tagih hutang. Dan ia pun mengesatkan perkataannya di hadapan baginda. Cara kutip hutang tu kasar lah. Cara kutip hutang tu macam samsing mungkin. Kasar. Melihat keadaan ini, hampir sahaja sahabat Nabi SAW melakukan sesuatu yang jahat kepada orang tadi. Geram lah. Nak kutip hutang, kutiplah. Janganlah kata-kata kesat.
Janganlah suara tinggi. Minta baik-baik tak boleh ke? Macam tu lah. Kau minta kepada Nabi, bukan kepada orang lain. Nabi ni orang yang mulia. Macam tu lah. Baik. Apa jawapan Nabi tuan-tuan sekalian apabila sahabat marah sangat kepada orang yang tadi, dan Nabi pun tengok orang yang minta tu perkataan kesat, Nabi punya action tu apa? Maka Rasulullah SAW bersabda. Inilah Nabi, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak mampu nak ikut apa tu adab yang dicontohkan Nabi kepada umat. Biarkanlah dia berbuat demikian. Tu hebat Nabi. Orang marah ke apa ke, cool aja, relax je kan. Hutang kau berapa? RM14, aku bayarlah nanti. Contoh kan, relax. Kenapa kata Nabi biarkan saja? Kerana orang yang memiliki hak itu ada kebenaran untuk dia bercakap sesuatu. Cakap je lah. Itu hak dia cakap. Kemudian Nabi SAW pun bersabda lagi, bayarkan kepadanya seekor binatang yang sama umurnya dengan yang aku hutang dulu. Sama. Aku pinjam binatang ni, tolong bayarkan binatang yang sama umurnya. Maknanya Nabi pernah pinjam lah binatang kan. Nabi ni seorang yang kaya, 18 tahun sudah menjadi jutawan. Nabi SAW. Kan? Dia mengembala kambing. Dan paman dia yang bagi jalan berniaga, namanya Abu Talib. Abu Talib ni businessman. Dia ajar anak buah dia. Anak buah dia ialah Rasulullah SAW. Dia ajar macam mana nak kembangkan bisnes sampai Nabi menjadi jutawan. Umur 18 tahun. Okay. Kemudian Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah. Khadijah ni bapa dia Khuwailid tu jutawan juga. Kaya raya. Tak kisah apa pasal duit ni. Khadijah kahwin dengan Nabi. Dia bagi modal kat Nabi. Nabi bisnes sampai umur 40 tahun je. Jutawan Nabi. Harta dia lebih kurang hampir juga bilion juga. Waktu tu juta, ratus juta. Berniaga, sebelum berniaga tu dia adalah peniaga kambing. Khadijah hanya bagi modal. Khadijah kaya mewarisi Khuwailid. Khuwailid ni orang kaya, bangsawan, jutawan, hartawan, kaya. Kan? Jadi dia tengok Nabi ketika 18 tahun tu hebat berniaga. Khadijah tengok Nabi hebat berniaga 18 tahun, hebat budak ni. Manusia ni hebat. Boleh jadi jutawan umur 18 tahun. Cuma kita tidak didendangkan Nabi tu kaya. Kita didendangkan Nabi miskin. Nabi kaya. Tapi Nabi tak tunjuk yang dia kaya. Kaya tuan-tuan. Tapi dalam hadis ni Nabi pernah pinjam seekor binatang. Okey. Jadi tolong bayar. Dia suruh sahabat tolong cari binatang yang dulu aku pernah pinjam kat dia. Dia ingat aku pinjam dulu. Dia jumpa aku, mungkin aku terlupa. Dia datang tu yang dia mungkin dah lama sangat kot. Dia keluarkan kata-kata kesat. Nabi biarkan. Nabi punya adab. Nabi manusia yang sangat beradab. Tak marah pun. Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua dari umur yang engkau berhutang dulu. Maknanya canggih lah. Lebih canggih. Kan? Lantas Nabi kita menjawab, bayarkanlah kepadanya. Patutnya bayar kambing umur 12 tahun dengan kambing 12 tahun. Patut begitu. Nabi cari kambing 12 tahun. Tak jumpa. Dapat kambing yang lebih umur, yang lebih kualiti. Bayarkan.
Kerana orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Maknanya tuan-tuan sekalian, dia pinjam RM10, kan? Kita boleh halalkan, tu terbaik. Kita pun pulangkan balik pada orang tu RM12. RM10 tak ada. Ada RM12. Adakah riba? Itu bukan riba. Tak ada perjanjian pun. Dia sebagai sedekah kepada orang yang pinjam tu. Hutang tu dia bayar lebih. Nabi bayar lebih lah ni. Patut bayar kambing itu umur yang sama. Nabi bayar lebih umur. Maknanya orang tu dapat terbaik. Aku bagi pinjam RM10, aku dapat balik RM12. Aku tak minta RM12. Kalau dia minta tu jadi lain. Kan? Maka Nabi pun bagi kambing yang lebih baik. Maknanya malam ni diceritakan Nabi punya akhlak, bagi tahu kita yang berhutang ni bayar dengan cara yang baik. Mestilah terkejut orang itu kan. Kenapa pula yang terbaik, yang bagus ni? Nabi nak tunjuk tauladan supaya janganlah minta hutang dengan cara yang kita ni. Aku cakap punya kasar-kasar, ingat dia tak nak bayar. Dia bayar juga, tapi bayar yang terbaik. Langsung diam. Kan? Nabi tunjuk kepada budak ni. Kan? Berkasar-kasar, minta cara kasar kan? Nabi kan? Kadang-kadang ada orang tak nak gaya, nak zuhud. Silap kita ini menterjemah zuhud dengan kaedah yang silap. Akhirnya tak nak kaya. Zuhud. Tak nak pakai kereta besar. Tak nak rumah besar. Tak nak duit banyak. Pakai baju tak nak gosok. Kain pakai terbalik. Kenapa? Zuhud. Salah tafsiran zuhud ni. Tuan-tuan, zuhud tu ialah apa? Zuhud ialah perkara dunia yang tidak melekat di hati. Itu zuhud. Tuan-tuan kena faham, saya pun kena faham. Jadi tuan-tuan, bila orang tengok Islam tu bagus, dia akan masuk Islam. Tuan-tuan pakai jubah bergosok datang surau, kemas. Tidak compang-camping, pakai telekong yang cantik, yang digosok. Kan? Itu tidak masuk ke hati. Itu zuhud. Zuhud yang kita faham, pakai baju terbalik-terbalik. Zuhud. Pakai baju yang tidak digosok datang surau. Kedut-kedut. Zuhud katanya. Itu yang silap. Nanti orang tahu Islam dipandang hina. Bila kita terjemahkan zuhud dengan cara yang salah. Betul tak? Pakai kereta besar, pakailah. Tapi zuhud tidak melekat di hati. Betul tak? Rumah besar contoh. Tidak melekat di hati. Tidak melekat ke hati tu yang payah. Maka orang ambil jalan zuhud yang benar. Maknanya dia tak pakai semua. Itu adalah dia punya pegangan. Silakan. Sebab dia tak mampu untuk melekat di hati tu payah. Kadang dia pakai kereta besar, melekat di hati jadi sombong. Dia beli rumah banglo besar harga 4 juta, melekat ke hati dia sombong. Itu yang susah tu. Itu yang tak jadi zuhud. Orang Islam jadi lemah tuan-tuan sekalian sebab zuhud lah tuan-tuan sekalian. Kan? Ensel, tandas tak ada, zuhud. Surau, ensel tak ada. Tak apalah, pada pandai lah ijaz. Mana boleh macam tu. Datang orang Cina datang ke surau kita buat lawatan tapak tuan sekalian, datang pakai telekom, kalau telekom dekat Masjid Negara tu telekom macam apa tu takut tengok tuan sekalian. Kalau pergi Masjid Negara tu orang kafir non muslim masuk dia pakai macam penguin tu. Betul tak? Eloknya kita pakai betul-betul, telekom elok-elok, tudung pakai ke elok-elok, masuk ambil gambar. Jadi, ni pakai macam baju hujan contoh kan. Sial.
Habis. Nak cerita pasal Islam, jangan tunjukkan kita ni lemah sangat. Pakai selipar semua belah kanan je. Masalah juga. Tak apa zuhud. Tuan-tuan zuhud kena ada zuhud. Tapi jangan sampai ke hati. Ramai apa orang alim ulama pakai motor besar 1000 cc. Tapi dia zuhud tuan-tuan sekalian. BMW harga 100,000 kan. Yang travel pergi Ya'la. So. Tapi dia tidak menunjukkan dia itu megah. Sampai waktu pukul 8 sembahyang duha berjemaah. Parking depan masjid. Masuk sembahyang teater masjid. Buat ta'lim. Nampak? Ada sombong sangat. Okey? Baik. Berhutang memang tidak digalakkan dalam agama kita. Tak galak. Tetapi bank rakyat telah pun bagi iklan yang kita nak pinjam. Macam mana? BSN, CIMB, HSBC bagi iklan suruh pinjam. Tapi tak galak pinjam. Itu sebabnya hukum berhutang ni, tuan-tuan, ada 4 hukum berhutang. Tuan-tuan kat mana? Hukum berhutang ada 4. Pertama harus. Ini hukum asal. Harus. Artinya apa? Boleh hutang. Harus. Maknanya kalau tuan-tuan nak berhutang, bank rakyat, bank pilihan anda, ambillah 400,000 sekarang. Ambillah. Harus. Boleh. Bukan haram, boleh. Boleh maknanya. Hukum hutang asal harus. Pinjamlah. Bayar 4,000 sebulan. Gaji 4,500. Boleh. Hukum hutang jadi haram. Pinjam bank rakyat. Kenapa bank rakyat senang lulus tuan-tuan. Pergi pagi, malam duit masuk. Lagi yang buat overlap. Tak payah sign ketua jabatan. Settle. Malang-kalang dah masuk duit RM400,000. Wow! Gigi ni. Besok habis, scammer ambil. Besok email kita kena godam. Jangan main-main. Hilang RM400,000. Muflis tak boleh bayar. Hutang jadi haram. Pinjam BSN contoh, pinjam Maybank contoh, pinjam bank rakyat, sebab nak buat benda haram, berhutang itu haram. Beli 40,000 nak beli dadah, haram. 40,000 nak buat rumah urut pelacur, haram. 40,000 nak fitnah orang. Dengan 40,000 tu, dengan duit tu, bayar kepada semua cyber trooper, fitnah orang tu, haram hukum. Sebab dia nak fitnah orang tu, mesti upah cyber trooper. Cyber trooper kena bayar mahal. Mana boleh RM10? Tak boleh. Murid saya, jumpa saya, Ustaz, tahu tak sekarang ni saya kerja apa? Kerja apa? Cyber trooper. Berapa gaji kau? Tak banyak, 4,000 je. Kerja kau apa? Bagi kucak kacir kan. Cyber trooper tu, dia boleh pusing minda masyarakat tau, macam main-main. Yang halal boleh haram, yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Itu tugas dia. Murid saya tu, yang saya ajar agama tak dia. Jumpa kat bus stand. Sekarang dah tak jadi cyber trooper dah. Tak jadi dah. Kenapa tak jadi dah ni? Keinsafan. InsyaAllah Ustaz, saya ni buat kerja tak baik lah Ustaz. Gaji memang dapat, tak berkat Ustaz. Tak cukup je. Memanglah benda tak baik. Kalau benda baik, tak apa. Cyber trooper. Ajak orang datang surau 1M At-Taqwa. Cantiklah. Ajak orang. Haram Yang ketiga, hukum berhutang jadi makruh. Dia pinjam
Sebab ada benda yang dia nak buat benda yang yang tidak bermanfaat sangat. Kan? Dan dia pinjam dekat orang itu yang dia tak nak bayar. Satu, dia pinjam. Yang pertama pinjam. Kenapa dia pinjam ni? Saja nak pinjam. Kenapa? Dia lah nak buat benda kan. Benda tu tak bermanfaat sangat lah tuan-tuan sekalian kan. Saya tak pasti apa yang tak bermanfaat. Memang tak bermanfaat, tapi dia pinjam, akhirnya tak jadi. Makruh. Yang kedua, makruh pinjam dengan seseorang ke, dengan bank rakyat ke, dengan niat tak nak bayar, hukumnya makruh. Niat tak nak bayar. Asalnya hukumnya harus. Okay? Tak nak bayar tuan sekalian. Pinjam ke orang tu tapi tak nak bayar. Dan gunakan duit tu untuk perkara yang tidak bermanfaat. Hukumnya makruh. Contoh, carilah mana benda yang, rasa apa benda yang tak bermanfaat. Kan berhutang, apa nak beli. Rasa tak bermanfaat. Adakah membeli pinjam dekat kawan nak beli akopal bermanfaat ke tidak? Agak-agak. Beli akopal. Kat rumah ada akopal 4 set. 4 set tuan sekalian. Satu beli dekat Langkawi, yang kedua beli dekat Vietnam, 3 dekat London, 4 beli dekat apa tu Gebok. Wah, Bantin. Pinjam nak beli akopal lagi, yang 4 tak guna tuan-tuan. 4 set tak pernah guna. Sampai akopal yang Langkawi tu bercakap-cakap dekat bawah gerobok tu. Bila nak guna ni? Bila nak guna ni? Bila nak guna? Dia bercakap-cakap tu yang bunyi macam-macam kat dapur tu. Tung-tang, tung-tung. Dia bercakap lah tu. Iya. Betul tuan-tuan. Kadang dengar tung-tang. Kuali tak pernah guna. Rumah saya guna. Mana tak guna tu saya bagi orang lain. Bagilah sesiapa tu, cakap mana bagilah, tak nak tak guna tu, ada buang pun ada. Banyak sangat belilah, air fryer lah beli tak guna. Noza beli tak guna. Letak sebagai hiasan dekat atas tempat dapur bagi cantik je. Cantiknya tak guna. Nanti Allah tanya ke akhirat, jawablah tuan-tuan sekalian. Takutnya ya Allah. Wajib hutang. Ini wajib tuan-tuan sekalian. Mungkin ini ada kat kita semua. Wajib berhutang. Ramai yang ambil ni tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Wajib berhutang. Islam kata untuk tampung hidup yang sangat sukar. Tak ada pilihan. Kena hutang juga. Ini wajib. Bayangkan tuan pergi kerja, motor tak ada, kereta tak ada, naik bas, ya Allah, hari-hari lewat tuan sekalian. Kenapa tak nak naik? Kenapa tak beli kereta? Tak payahlah hutang-hutang dia, naik bas. Tapi susah tuan-tuan, motor tak ada. Maka wajib berhutang beli motor tu. Motor harga RM9,870 RXS Honda. Harga dia tu. Kena hutang. Bayar 400 sebulan selama 3-4 tahun. Wajib tuan-tuan, wajib ni, wajib. Macam rumah. Rumah tak ada ni tuan-tuan sekalian. Wajib berhutang sebab apa? Untuk perlindungan. Wajib. Anak bini nak duduk. Nampak. Kalau pun tak boleh beli rumah, berhutang kerana nak bayar sewa rumah. Itu wajib. Tidak, mana nak duduk. Tuan-tuan. Di Jepun tuan-tuan sekalian, ataupun di China kot, kawan-kawan saya cerita, di Jepun mereka tak beli rumah pun, berhutang sampai mati. Kenapa? Rumah mahal sangat dan mereka kata berbaloi hanya dengan menyewa. Jepun. Di Jepun tu kebanyakannya mereka tidak membeli rumah, menyewa sampai mati. Bila dibuat kira-kira, menyewa lebih untung daripada membeli. Saya pun heran macam mana kiraan dia, tapi dia kata macam tu. Nampak? Kena hutang lah. Sama ada pinjam mak ayah, pinjam adik-beradik, pinjam jiran-jiran, pinjam jemaah surau. Saya cuma cadang, jangan pinjam dekat kawan-kawan jemaah surau. Bahaya.
Jangan pinjam, jangan. Jangan pinjam rakan sejawat. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Sebab jumpa hari-hari. Saya pesan ni, sebab banyaklah kukis, pinjam dengan rakan sejawat, pinjam 4,000, hari-hari jumpa, tengok muka, janji nak bayar, bulan depan tak bayar. Janji tak bayar. Tapi makan kat kantin, makan bayar sesedap. Tu yang angin tu. Tengok Facebook pergi Australia, lagi nak pelempang. Hutang 4,000 tak bayar, dengan bini pergi Dubai, geram betul ni. Jumpa sekolah buat tak tahu. Jangan pinjam dengan rakan sejawat. Jangan pinjam dengan jemaah surau. Lagi jam. Semayang sesebelah ya. Soh depan. Hutang tak bayar. Nak mampus. Nak marah tak boleh sebab orang beriman. Nak marah tak boleh tuan-tuan. Dua-dua beriman. Aku beriman. Dia beriman sebab soh depan. Akhirnya imam pun berhutang dengan Bilal. Gila nak mampus. Tak bayar. Tuan-tuan jangan binyallah dengan orang tu, dia nak gaduh je. Suara saya tu bergaduh paling kunci. Sok mengelak. Saya kata pasal gaduh ni, hutang tak bayar ustaz. Janji nak bayar. Saya paling kunci. Tengah saya jadi imam tuan-tuan, bergaduh sebelum sembahyang. Tu saya hangin ni. Dua-dua tu kawan saya juga, jemaah surau, berhutang. Nak bergaduh dekat luar surau kat rumah lah. Janganlah dekat dalam surau. Dah geram Ustaz. Sebab apa? Dia beriman kepada Allah. Saya pun beriman juga. Bayarlah. Sabar. Tuan-tuan, orang yang datang masjid dia orang beriman. Tapi tak payah hutang macam. Marahlah dia. Datang senyum angkat tangan. Senyum angkat tangan. Aku tak nak senyum kau. Aku nak hutang kau. Senyum kan? Baru hutang tak bayar. Tuan-tuan bayar tuan-tuan hutang dengan kawan-kawan ni tak payah hutang dengan adik-beradik okeylah. Kalau bergaduh pun adik-beradik kan okeylah. Kan adik-beradik tak masalah sangat. Dengan mak ayah lagi, mak ayah langsung tak bayar. Tak bayar. Mak tak kisah. Mak tunggu je tu. Anak beranak je ustaz tak apa. Jangan. Duit tuan-tuan, duit ni dah sampai ke poket jadi hantu. Jangan main-main. Nak guna aja. Jangan letak dalam poket habis. Jangan letak dalam bank. Letak dekat mana? Letak dekat Gunung Kinabalu. Selamat. Letak dalam bank. Cuma bawa kad je. Tak bawa IC okey. Tak bawa kad pergi. Sekarang ni semua dompet tinggal kad patah balik. Tinggal IC tak masalah. Kad tu lah yang boleh tek. Kad tu dalam tu ada RM4 je pun. Belagak. RM4 je tapi nak beli air RM1. RM1 keluar. Kad tu penting. Kad kredit, kad debit. Dua tu. Tinggal kelang kabut patah. U-turn balik. Kad kredit hutang. Kad debit semua tak guna. Sebab debit tolak terus duit. Tak berani. Kad kredit senyum. Hutang 4 bulan tak bayar. Nampak? Ni yang pening bank-bank sekarang ni. Muflis. Tuan-tuan. Semalam Ustaz Yaakob Isra datang suara saya. Madat tu datang. Dia cerita. Orang Melayu ramai yang muflis. Pertama, tak boleh bayar kereta. Yang kedua, tak boleh bayar kad kredit. Ramai yang muflis. Di Malaysia paling ramai. Malam Ustaz Yaakob Isra datang. So saya dia bagi ceramah tentang ekonomi Islam. Tu yang saya tahu tu. Kan? Banyak kereta kena tarik sebab tak mampu bayar hutang. Tuan-tuan. Kesian tuan-tuan. Kalau misalkan mereka tuan-tuan gaji tak banyak. Kerja kena buang. Sedih tuan-tuan. Kita tak salahkan mereka yang berhutang ni. Buat macam mana kan gaji tak banyak. Anak nak makan. Tuan-tuan. Anak nak sekolah. Rumah nak bayar. Kereta kena tarik. Kan macam mana buat? Jadi tempat yang paling selamat untuk diminta bantuan ialah surau masjid lah. Surau masjid pun miskin. Macam mana? Datang orang ke surau saya nak bayar tayar kereta tak ada. Macam mana nak tolong ni? Banyak orang datang surau kami ni minta bantuan. Kami bagi beras lah. Tak apa. Tak bagi duit pun. Bagi beras. Siapa datang kita bagi beras, bagi minyak. Tak apa. Jangan kita tak bagi sebab mereka susah. Tiba-tiba ada yang datang minta tayar kereta. Alamak macam ni.
Saya bening, cerita ni nak balik Ustaz, nak balik Kelantan, 4 tayar botak ni, duit tak ada. Berapa? 1 harga 1,5. 4 boleh tahan tak ni? Kalau dia bagi tahu kawan-kawannya yang satu kelab, macam oh, surah An-Nur tu dia boleh bagilah tayar kereta semua. Habislah duit surah. Yang datang minta nak isi minyak, datang surah An-Nur. Kita bagi tuan-tuan, mana yang termampu. Sebab zaman Nabi, masjid pusat ekonomi, pusat kemasyarakatan, bukan pusat ibadah semata-mata, bukan. Kalau ibadah saja tak jadi. Pusat ekonomi, bantu orang Islam yang susah. Akhirnya dia datang semayang berjemaah. Akhirnya, di ujung-ujung tu, sejahat-jahat orang Islam ni teman-teman sekalian, akhirnya dia kembali kepada fitrah juga. Nampak? Bagi kurang-kurang RM50 transfer ke mereka. Susu anak tak ada lah, apalah. Pergi, kita orang ada koperasi tuan-tuan sekalian. Saya kontak, buka koperasi sekarang. Ni orang tak susah ni, semua geng koperasi turun, bagi bantuan susu anak apa-apa yang disumbangkan oleh orang-orang tertentu. Kena buatlah macam tu kan. Ini kalau surau ada duit. Surau duit tak ada, macam mana nak buat? Surau pula yang minta hutang dekat surau lain. Pening lah. Allah. Siang tuan-tuan, saya cakap ni sebab tanggungjawab kami sebagai AJK surau tuan-tuan sekalian. Tak boleh syok sendiri. Ini bukan duit pengurusi surau, ni duit masyarakat. Tak boleh disimpan, mesti dihabiskan setiap bulan. Tak ada, tak nak simpan-simpan. Dapat 4,000, 4,000 habis. No simpan-simpan, tak ada. Jangan simpan. Tuan-tuan sekalian, bagi je habis. Tengok ustaz duit habis, biarlah. Ada je orang masuk. Tu kepentingan meletakkan QR dekat tandas orang berak. Setiap pintu tandas ada QR code. Setiap pintu tandas orang berak, QR. Tengah berak tembak, RM2. Tahu bayang. Orang saya ada. Orang saya semua sliding semua ada QR. Masuk surau ada QR. Nak masuk dia orang tembak pop. Dekat tandas pun ada QR. Mana ada QR? Itu sebab bila saya semak setiap hari QR, sebab yang boleh semak saya seorang dengan bendahari. Sebab saya pengurusi dengan bendahari. Tengok hari-hari masuk tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kita gunakan duit masyarakat untuk tampung mereka yang susah. Mereka yang berhutang kita bantu. Sungguh tuan-tuan sekalian. Allah balas balik. Jangan kedekut. Yang kata apa? Bagi je. Macam di Madat tu dia kata bil elektrik 40,000, bil air 10,000. Baik. Macam mana sampai bil air 10,000? Yang datang tu satu bulan hampir 500,000 yang datang ke tempat dia. Dia suruh negara pergi Madat dengan berpuluh-puluh bas setiap minggu. Maka layaklah air tu 10,000. Air tuan-tuan berapa? RM40 kan? Boleh bayar lah. Elektrik contoh 1,000. Bergegar tangan nak bayar kan? Nak bayar RM10 pun takut kan? Nak bayar RM10 kat surau pun QR pun pop RM10 jemput tuan imam. Imam bak RM5 balance. Bayang. Bayang kan? Habis Okey, tanggungjawab penghutang. Pertama, wajib jelaskan. Wajib jelas tuan-tuan, sebelum mati tuan-tuan tolong jelaskan hutang dengan orang-orang perseorangan kecuali organisasi. Kenapa saya kata macam tu? Organisasi tuan-tuan sekalian, kita berhutang dengan rakyat tuan-tuan sekalian. Dia ada syarat-syarat, dia ada terma-terma dia, ada yang bila kita mati takaful bayarkan contoh. Okeylah. Kereta pula ada yang dibayarkan, ada yang tidak dibayarkan bila kita mati. Ada yang ambil kereta yang ada takaful yang bila kita mati dibayarkan, ada. Tapi kena bayar lebih bulan-bulan. Baik. Ada yang kita pinjam kereta tidak ada sistem tu. Kita bayar setiap bulan, tak ada terma-terma syarat bila kita mati takaful bayar, tak ada. Ada dua. Tuan-tuan ambil yang mana? Itu sebab bila mati kita waris kena bayarkan kereta tu ataupun dijual sebab tak mampu nak bayar. Rumah pun sama, ada terma-terma dia. Mati seseorang itu takaful hanya membayar mengikut berapa yang dia pinjam
Kadang-kadang takaful tak bayar penuh, dia bayar sebahagian daripada yang kita pinjam. Harga rumah 400,000, dia cover 300,500. Lagi lebih tu kita kena bayar sendiri. Jadi tuan-tuan, itu okey, tak kisah. Selamat lagi. Hutang dengan orang, tolonglah bayar tuan-tuan. Sebab apa? Takut dia tidak halalkan. Bila tak halal, dia minta di padang mahsyar, waktu tu ATM tak ada nak bayar tuan-tuan. Waktu tu tak ada ATM tuan-tuan. Habis kita tak bergerak sampai bila-bila. Saya mana tak bayar hutang RM1. Hutang RM1 je. Pada mahsyar dia minta, aku nak hutang aku RM1, kau pinjam kat aku nak RM1 balik kat pada mahsyar. Tuan-tuan, duit dah tak ada. Selagi mana dia tak halalkan, kaki tak bergerak sampai ke hisab. Itu takut. Tuan-tuan carilah sesiapa yang tahu tak, emak ke ayah ke. Sekali mak dah mati, tuan-tuan takut. Oh, kalau mak halalkan akhirat tak apa. Kalau mak tak halalkan macam pinjam kat mak, pinjam kat abang, pinjam kat adik-adik, pinjam dekat nenek, pinjam kat atuk kan. Tuan bayarlah. Pinjam kat jiran, pinjam kat ustaz, pinjam kat penceramah. Pinjam dekat pengurusi surau, tuan-tuan bayarlah. Pinjam bayar makan kat kantin tak bayar semalam. Tuan-tuan mati hari ni orang tak tahu lah, bahaya. Begitu orang rumah. Semalam saya makan ni tak bayar. Kok saya mati hari ni. Tolong bayar hutang saya kat kantin RM2, RM4 tak bayar. Tuan-tuan, tolong bayar sebelum mati. Tempat makan dekat kafetaria mana-mana tempat, tuan-tuan tolong bayar. Tolong bayar. Nanti bahaya, hutang ni masalah. Okey? Maka tamatlah kuliah kita malam ni. Kita sambung bulan depan. Tuan-tuan bayar hutang macam tu. Surau berhutang dengan penceramah tak bayar. Ui, marah penceramah. Oh. Saya dapat mesej. Dapat mesej kan, bukan tak bayar, lambat bayar online. Kan dah kena. Dia kata dekat benda hari cepat-cepat bayar kat ustaz ni kan, masuk Facebook sekarang bayar. Bukan hutang lah kan. Kerana penceramah ni dia datang bawa RM1 je. Sekali tak dapat. Macam. Ui, pening tuan-tuan. Minyak kita tak lepas tu. Lagi teruslah. Banyak surau sekarang ni online. Surau ni tak. Surau ni cash kan? Cash. Kadang-kadang cash dalam poket terlupa nak bagi. Penceramah tengok je dalam poket tu. Aku nak balik dah. Kau tak tahu je. Habislah. Sampai tahap tu tuan-tuan. Masya Allah. Siapa yang pegang duit hari ni? Hati-hati lah. Jangan terlupa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah. Astaghfirullahaladzim. Teruk berceramah malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.